Buletin Didik 12 Januari bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penduduk di 9 bahagian di Sarawak perlu berjaga-jaga dan bersedia bagi menghadapi kemungkinan banjir akibat hujan berterusan sejak semalam. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) menerusi laman sesawangnya hari ini mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk atau kategori jingga bagi 9 kawasan itu hingga esok. Mengikut sistem amaran Met Malaysia, cuaca tahap buruk atau kategori jingga merujuk hujan lebat berterusan dijangka berlaku dengan hujan melebihi 60 mm dalam tempoh 6 jam. Kawasan terbabit antaranya Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan Betong. Dalam pada itu, amaran hujan berterusan tahap waspada atau kategori kuning juga dikeluarkan untuk bahagian Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Ia dijangka berterusan sehingga esok. Tahap waspada atau kategori kuning merujuk kepada hujan lebat yang dijangka berlaku antara 1 hingga 3 hari. Belia terutamanya mahasiswa adalah golongan yang bakal mewarisi kepimpinan negara dalam memastikan kemajuan dapat diteruskan. Menyedari kepentingan tersebut, Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya menganjurkan karnival yang dijalankan secara dalam talian. Karnival yang dipenuhi dengan pelbagai aktiviti itu selari dengan misi persatuan iaitu melahirkan pemimpin yang holistik, berpengetahuan, kompeten dan berkemahiran tinggi. Menurut Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya, Lim San Shin, adalah menjadi tanggungjawab persatuan untuk menganjurkan program berimpak tinggi. In this highly connected world we live in today, youth and university students are playing more important role, not just in campus, varsity itself, but also in the nation and in the world. And UM has the slogan, serving the nation, impacting the world, which is that a student should not just focus on academic, but should be giving back to the community, serving the nation and impacting the world. Karnival dalam talian terbabit berlangsung selama 6 jam, dipenuhi dengan pelbagai aktiviti termasuk sesi debat. Topik perbincangan debat membabitkan kepentingan pendidikan tinggi, peranan media sosial dan dilema antara penggunaan teknologi atau tenaga manusia. Karnival turut diselitkan dengan Perhimpunan Agung Pemimpin Belia Antarabangsa. Ia membabitkan pemimpin belia dari Singapura, China, Jepun, Indonesia dan Thailand. Sentuhan penuntut jurusan Seni Bina Universiti Teknologi Mara UiTM Seri Iskandar Perak melakukan pengubahsuaian dan reka bentuk dalaman pada sebuah kafe baru-baru ini mendapat perhatian ramai. Abdullah Azam Rozaini berkata, lakaran yang dikongsi di laman Instagram miliknya mendapat lebih 13,000 tontonan. Pemuda berusia 24 tahun itu memaklumkan tidak menyangka perkongsiannya itu mendapat perhatian ramai kerana ia hanya perkongsian biasa apabila berada di tempat kerja. Azam bekerja sambilan sebagai pembantu arkitek di sebuah firma seni bina di Alustar, Kedah sejak setahun lalu. Projek ini merupakan kolaborasi syarikat reka rumah bersama Rohaizat Osman atau nama glamour Cik Man yang merupakan pengasas lukisan Art Studio dan juga merupakan alumni UiTM Seri Iskandar dan tim dari lukisan Art Studio serta Azimin Arkitek. Saya diberi peluang dan kepercayaan untuk menjadi sebahagian yang bertanggungjawab untuk desain dan lukis kedai Gelora Coffee & Tea ini. Jadi projek ini membawa konsep dua dimensi. Apabila pelanggan datang, ia akan terasa seperti berada di dalam alam fantasi. Azam berkata pada awalnya dia tidak begitu meminati bidang seni. Sebaik terbabit dengan projek mural di sekolah menengah menjadi titik tolak kepada perkembangan minatnya terhadap bidang seni bina. Idea dapat dari sebuah kafe iaitu Green Cafe di Seoul, Korea Selatan dan peringkat proses reka bentuk dibincangkan antara pihak firma Azimin Arkitek dan tuan kedai Gelora Coffee & Tea dari segi pemilihan idea, lukisan, pemilihan perabot, peralatan elektrik dan sebagainya. Jelas Azam, dia juga pernah menjual potret yang dihasilkannya untuk mencari pendapatan sampingan untuk belajar. Dan setakat ini, lebih 100 lukisan potretnya sudah terjual.
Lebih 2.76 atau 88% daripada populasi remaja di negara ini telah lengkap menerima vaksin COVID-19 setakat semalam. Berdasarkan data menerusi laman COVID Now, sebanyak 2.85 juta atau 90.8% daripada kumpulan yang berusia 12 hingga 17 tahun itu sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi dewasa, lebih 22.88 juta individu atau 97.8% daripada mereka telah melengkapkan vaksinasi, manakala lebih 23 juta lagi menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Sementara itu, menurut portal GitHub KKM, 27 kes kematian direkodkan semalam dengan 9 daripadanya kematian di luar hospital. Dalam pada itu, jumlah kes positif COVID-19 membabitkan kanak-kanak bawah 12 tahun di Sabah mencecah 20% atau 50 daripada 253 kes baru semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun menyifatkan perkembangan itu sebagai membimbangkan. Dalam kenyataannya malam semalam, Datuk Masidi menggesa semua ibu bapa dan guru mengambil langkah serta inisiatif supaya dapat mengurangkan risiko jangkitan ke atas mereka yang masih belum layak menerima vaksin. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Menteri Keuangan 2 Sabah berkata, 4 kes kematian direkodkan semalam. Ia membabitkan masing-masing satu kes di Tawau, Pitas, Tambunan dan Kota Belud. Manakala 748 pesakit menerima rawatan melibatkan 419 orang di hospital, 327 di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC awam dan 2 di pusat tahanan sementara PTS. Bilangan pesakit yang sembuh 288 orang menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 235,692 orang. Di Itali, jumlah kanak-kanak yang dirawat di hospital akibat COVID-19 meningkat 3 kali ganda. Sejak Disember lalu, jumlah itu direkodkan di ward hospital kanak-kanak Bambino Gesù di Rom, pusat pediatrik terbesar di Itali. Namun kebanyakan kes menunjukkan simptom ringan. Awal Disember 2021, purata kanak-kanak yang menerima rawatan di hospital direkodkan antara 17 dan 20 orang pesakit. Namun sejak awal bulan ini, ia meningkat sehingga 61 orang pesakit. Menurut pengarah Ward Pediatrik Alberto Villani, pihaknya percaya peningkatan tersebut disebabkan peningkatan kes dalam kalangan populasi rakyat negara itu. Bagi memastikan keluarga Malaysia diberikan akses pembelajaran sepanjang hayat tidak mengira latar belakang, Yayasan Bank Rakyat YBR terus komited menyediakan bantuan dan keperluan untuk golongan kurang bernasib baik. Menerusi tajaan program pendidikan dan kemahiran awal murid autism, nasib 27 anak istimewa warga polis terus terbela dengan peluang pendidikan yang lebih berkembang dan kondusif. Pusat Autism PDRM di Pusat Latihan Polis Pulapol Ibu Negara ini mempunyai 3 bilik pembelajaran yang mana setiap satunya mampu menampung 5 hingga 6 kanak-kanak bagi setiap sesi. Ia dirasmikan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur tahun lalu. Bagi memantapkan lagi pengurusan serta mewujudkan pembelajaran sosial, emosi serta akses kepada teknologi baru, YBR berbesar hati menyumbang RM100,000. Bahawasanya Yayasan Pengaman dan PDRM telah berusaha agar supaya pusat autism ini antara pusat autism yang terbaik di dalam negara. Dan ekoran daripada itulah Yayasan Bank Rakyat tampil hanya mengambil masa yang hanya 4 hari untuk kita memutuskan, kita bawa dalam mesyuarat lembaga pemegang amanah untuk memberikan sedikit sumbangan. YBR juga akan terus menyalurkan bantuan dan keperluan dalam memastikan kanak-kanak istimewa ini tidak tercicir. Bagi Ketua Polis Negara, keprihatinan yayasan ini amat bermakna dalam membawa kegembiraan dan memberi semangat kepada anak-anak istimewa ini agar dapat menjalani kehidupan yang sama dengan insan normal lain.
Fakulti Tari Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara baru-baru ini telah menjemput program Genius Seni Tari untuk mempersembahkan tarian Mak Yong kanak-kanak. Program silang budaya itu menggabungkan kumpulan veteran, dewasa dan kanak-kanak dalam tarian pembukaan teater Mak Yong dari Malaysia dan Indonesia. Menurut Ketua Koreografer Genius Seni Tari Muhammad Akmal Ayub, ini merupakan kali pertama mereka diberi peluang mewakili persembahan Mak Yong kanak-kanak di Malaysia. Yang istimewanya bagi persembahan Ngadan Rebab Mak Yong ni adalah sebenarnya di Malaysia sebenarnya kita tak nampak kumpulan Mak Yong yang dipersembahkan oleh anak-anak muda, khususnya kanak-kanak dan juga remaja. Kalau dilihat kumpulan Mak Yong, kita ada orang-orang yang berusia ataupun veteran yang mempersembahkan kesenian tempatan ini. Tapi yang menariknya dalam persembahan ini adalah ianya telah dipersembahkan dan juga dipelajari oleh anak-anak seawal usia 6 tahun tadi, 8 tahun tadi. Jadi ini adalah satu keistimewaan kepada persembahan ini. Dan juga yang menariknya adalah program ini adalah program silang budaya, dan kita bukan maksud kita nak berlawan, tapi kita menunjukkan bahawasanya kita juga ada anak-anak yang turut meminati kesenian budaya tempatan walaupun di usia seawal mereka. Tamanya, program itu bukan sahaja dapat memberi pengalaman bagi peserta terutamanya kanak-kanak, malah mereka juga dapat pendedahan yang meluas daripada segi budaya dan persembahan kerana ia merupakan program silang budaya bersama Indonesia. Selain itu, penyertaan tersebut turut membuktikan bahawa kesenian budaya tempatan masih diminati ramai, termasuk golongan remaja dan kanak-kanak. Jelasnya lagi, seramai 26 orang murid dalam lingkungan umur 8 tahun sehingga 16 tahun telah mengambil bahagian dalam persembahan itu. Menurut Perantis Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4 di Genius Seni Tari, Nur Syuhada Hasbullah, persembahan sebegini bukanlah perkara asing baginya. Namun tanggungjawab menjadi Pak Yong dalam persembahan kali ini ternyata merupakan pengalaman yang berlainan kerana dia perlu menari dan menyanyi pada masa yang sama. Banyak cabaran dan kesukaran yang saya perlu hadapi semasa mempelajari tarian dan lagu Ngadan Rebab Mak Yong. Antaranya ialah saya perlu menghafal lirik lagu, saya perlu mengetahui key rebab, saya perlu menghafal gerak dan banyak lagi lah. Sewaktu rakaman pula, saya menghadapi masalah iaitu kaki saya kram kerana terlalu fokus dan terlalu lama duduk. Walaupun begitu, berkat daripada minatnya yang mendalam serta sokongan daripada rakan-rakan dan guru, dia berjaya mengharungi cabaran tersebut. Persembahan tersebut akan dikongsi melalui laman media sosial Facebook Aswara pada 22 Januari ini. Sukan, jago berbasikal trek kebangsaan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan juara All England 2021 Lee Zijia antara 15 calon atlet yang dikemukakan Majlis Olimpik Malaysia MOM untuk menerima beasiswa Olimpik daripada Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC. Menurut MOM, antara kriteria ditetapkan oleh IOC adalah penerima beasiswa perlu dalam kalangan atlet yang berpotensi untuk layak ke Tamasya Sukan Olimpik Paris 2024. 15 calon yang dikemukakan MOM dipilih daripada keseluruhan 40 pencalonan menerusi 11 jenis sukan. Selain Azizul Hasni dan Zijia, atlet lain yang tersenarai adalah 5 lagi pemain badminton negara iaitu Aaron Chia, Soh Woo Yik, Perlitan, M. Tina dan S. Kisona. 2 atlet berbasikal trek Muhammad Shah Firdaus Sarom dan Muhammad Fadil Zonis. Penerjun Datuk Pandalela Rinong dan Nur Dabita Sabri, Khairul Anwar Muhammad yang mewakili memanah serta 3 pelayar kebangsaan Nur Aisyah Jamil, Juni Karimah Nur Jamali dan Nur Shazlin Muhammad Latif juga berpeluang menerima beasiswa itu. Antara bekas atlet kebangsaan yang pernah menerima beasiswa itu adalah 2 atlet olahraga Watson Yambek dan Yuan Yufang, selain Ong Yi Hock, Chia Sun Kit dan Chung Tan Fook dari badminton serta atlet pelayaran Kelvin Lim. Malaysia perlu realistik dengan kekuatan pasukan. Justru Ketua Jurulatih Skuad Projek Khas Hoki Wanita Kebangsaan Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, dia tidak meletakkan sasaran yang tinggi pada kejohanan Piala Asia 2022 di Muscat, Oman yang bermula dari 21 hingga 28 Januari ini.
Tahu kita realistik yang kita ada 5 player senior, yang lain-lainnya adalah player bawah 21 tahun. Jadi kita tengok pasukan lain yang memang dah biasa dalam Olimpik dan World Cup. Jadi kita tengok event ni adalah World Cup qualifier. Jadi mereka sudah tentu akan hantar tim yang terbaik. Bagi kita pula, kita masih membina, masih membuat tim lagi. Kita punya langkah masih jauh lagi. Apapun, Nasihin berharap pemain baru yang bakal mewakili pasukan kebangsaan mampu mempamerkan aksi positif pada pertandingan di Oman itu. Pada aksi persahabatan menentang MBPJ Boys di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil semalam, skuad wanita kebangsaan tewas 2-6. Mengulas kekalahan itu, Nasihin tidak kisah dengan keputusan. Yang paling penting, pemain dapat membiasakan diri dengan permainan berintensiti tinggi selain menguji kecergasan pemain berdepan lawan yang memiliki permainan pantas. Pada Piala Asia di Muscat, Oman, Malaysia diletakkan dalam kumpulan A bersama India, Jepun dan Singapura. Malaysia memulakan kempen menentang India pada 21 Januari, diikuti Singapura 2 hari kemudian dan berdepan Jepun pada 24 Januari. Pencapaian terbaik pasukan negara memenangi gangsa pada edisi sulung di Seoul, Korea Selatan 1985. Ke perkembangan badminton terbuka India, penampilan memberangsangkan barisan bergu campuran negara apabila kesemua 3 wakil mara ke pusingan kedua. Pemain yang baru digandingkan, Chan Peng Soon dan Valerie Xiao, turut meneruskan cabaran. Mereka menundukkan pasangan tuan rumah Muhammad Rehan Raju dan Anis Kausar Jamaluddin. Beraksi buat kali pertama dalam kejohanan rasmi sejak digandingkan, ada keserasian yang ditampilkan Valerie Xiao dan pemain senior Chan Peng Soon. Mereka cuma memerlukan 20 minit mengenepikan bergu tuan rumah Muhammad Rehan Raju dan Anis Kausar Jamaluddin. Pasangan negara menang mudah 21-4 dan 21-9. Very good win today saya dengan Valerie lawan India pair tadi. Ini yang first match saya dengan Valerie. So harap kita boleh teruskan. So far saya dengan dia punya combination very good, even dalam training atau tadi game tadi. So harap kita boleh challenge lagi kuat punya opponent, which is lah. Pusingan kedua esok, Peng Soon dan Valerie yang diletakkan pilihan kelima akan menentang satu lagi gandingan tuan rumah, Kashish Sharma Surani Sharma. 2 lagi bergu campuran negara yang mara ke pusingan kedua, Tan Kian Meng, Lai Pei Jin dan Chen Tan Ji, Pek Yan Wei. Baik, antara paparan menarik dalam rangkuman sukan antarabangsa malam ini, saingan Rally Dakar peringkat ke-9 dan kejohanan tenis Sydney Classic yang menyaksikan juara terbuka Amerika Syarikat tersingkir awal. Rally Dakar di Wadi Ad-Dawasir yang memasuki peringkat ke-9 terus menampilkan saingan sengit. Pelumba Toyota Gazoo Racing Genial de Villiers berada pada kelas tersendiri untuk bergelar juara dengan catatan 2 jam 23 minit 8 saat. Tempat kedua menjadi milik rakan sepasukan Hank Latigan, sementara pelumba Qatar Nasir Al-Attiyah di tempat ketiga. Al-Attiyah bagaimanapun masih kekal selaku pendahulu keseluruhan berkelebihan 39 minit 4 saat. Sementara itu, pelumba Honda Jose Ignacio Cornejo memenangi perlumbaan keduanya musim ini dalam kategori 2 roda. Juara bertahan dari Argentina Kevin Benavides berpuas hati di tempat kedua, manakala Ricky Brabeck ketiga. Pendahulu saingan Matthias Wagner dari pasukan Red Bull KTM sekadar menamatkan saingan di tempat keempat. Kejohanan tenis Sydney Classic, penampilan bintang remaja Britain Emma Raducanu selaku juara terbuka Amerika Syarikat sekadar bertahan pada pusingan pertama. Raducanu tewas kepada pemain Kazakhstan Elena Rybakina. Raducanu yang memulakan aksi pertamanya sebagai pemain tenis wanita sepenuh masa kembali ke saingan kompetitif selepas diuji positif COVID-19 Disember lalu. Tewas mudah 0-6 pada set pertama, Raducanu cuba bangkit memberi tentangan pada set kedua. Namun pemain muda berusia 19 tahun itu terpaksa menerima hakikat Rybakina berada pada prestasi terbaik dengan kemenangan 6-1. Beralih ke saingan bola sepak Liga Emiria Arab Bersatu, Al Jazeera kembali menemui rentah kemenangan selepas menewaskan Al Wasl. Khalifah Al-Hamadi membuka tirai jaringan Al Jazeera pada minit ke-13. Kedudukan kembali seimbang apabila Al Wasl menyamakan kedudukan pada minit ke-38 menerusi Michel Darrell Araujo.
Seminit selepas babak kedua, giliran Nawasal di depan menerusi Ali Saleh. Namun Al Jazeera bangkit dengan 2 gol. Abdullah Diaby menyamakan kedudukan pada minit ke-71 sebelum Ahmed Fauzi menjaringkan gol kemenangan Al Jazeera. Al Jazeera kini di tangga kelima dengan 23 mata selepas 13 perlawanan. Aksi berani sekumpulan pendaki memanjat cerun bukit berais di Sandstone, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.